Takrif sektor informal di Malaysia merujuk kepada perusahaan isi rumah yang tidak diperbadankan. Sektor ini melibatkan aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh individu atau kumpulan yang kecil. Ciri-ciri bagi sektor informal di Malaysia ini adalah seperti operasi dalam skala yang kecil atau tiada pekerja yang berdaftar. Kebanyakan perniagaan dijalankan dari rumah atau lokasi yang tidak tetap seperti pasar atau jalanan. Kemudian, tiada perlindungan sosial seperti KWSP atau Perkeso untuk pekerja. Kebanyakan usahawan informal adalah bekerja sendiri dengan waktu yang fleksibel. Kami telah menemu bual seorang usahawan di sektor informal yang sedang menjalankan perniagaan kraft tangan. Beliau telah pun bersetuju untuk berkongsi pengalaman serta berkongsi maklumat-maklumat berkaitan perniagaan yang dijalankannya selama ini. Jadi contoh malam, nama saya Budi, berasal dari Kutangan, status Pasal yang kedua apa? Ceritakan ya, macam mana Amang? Oh, ini cerita dia ini part time saya saja. Sebab saya pun kerja di office sudah. Sebab saya kerja di office sudah 6 hingga 7 tahun. Jadi pikiran saya kan kalau di office saja tidak boleh saya mesti membuat benda yang lebih. Sebab kalau di office saya boring, saya pandai stres, saya pandai orang bilang di dalam bilik saja. Saya tidak suka gitu. Saya mau pergi luar, saya mau enjoy, meeting orang. Kalau di office yang paling kau dapat tengok komputer, kertas, pen, itu saja saya tidak suka gitu. Jadi saya buat satu planning di mana saya mau buat satu bisnes yang kecil-kecilan untuk ikut yang event-event. Tapi kalau tamu saya tidak akan ikut. Saya event-event ini. Perniagaan kraft tangan ini dijalankan oleh Encik Budi sebagai satu kerja sampingan bagi menambahkan pendapatan ekonominya. Ya, dulu saya ada kedai tapi di kedai tidak jalan barang. Dia mesti mau pergi ya event-event mesti masuk. Ini inisiatif sendiri lah. Ya betul. Bukan ada dorongan keluarga, bukan ada dorongan kawan-kawan, bukan dorongan siapa-siapa, ini sendiri. Happy-nya bukan mau cari kaya, bukan mau cari duit, ini hobi dia yang santai-santai kasih hilang stres. Beliau mengatakan dahulu dia pernah mempunyai kedai, namun berniaga seperti ini lebih menguntungkan baginya. Perniagaan kraft tangan ini hasil daripada inisiatifnya sendiri tanpa dorongan sesiapa. Beliau berkongsi bahawa cabaran yang dihadapinya adalah melalui bayaran sewa tapak yang mahal, duit minyak, makan, minum dan tempat tinggalnya karena dia sering berpindah-pindah kawasan untuk mengikuti event-event yang berkaitan. Berapa lama sudah? Ini saya masuk 2 tahun. Membawa orang. Karena orang bilang siap waktu kerja hobi sebab dia punya income ni kan, dia saya kasih tahu kamu lah. Supaya nanti kalau kamu kerja, kamu akan dapat benefit. Gaji kamu, contohlah 2,000, dia akan lebih 3 kali lipat. Kalau kau ikut event-event begitu. Dia tinggal tempat. Kalau kau macam saya kan ikut truk tangan dan kalau ada 30 vendor, 30 truk tangan kan, di sana susah kau punya barang jual. Jadi kalau kamu ikut event, kau pasti tengok apa dorang yang jual. Contoh bunga, kau tengok 90% makanan, berarti kau boleh masak di sini. Gitu. Dia bukan ikut suka-suka, saya masuk pas mereka. So, kalau kau masuk, kau rugi sebab dia punya satu sale. Kedua, kalau kau tempat jauh, kau punya hotel, kau mau pindah makan minum, sama kau punya minyak gitu. Jadi kau mesti ada juga sebelum kamu masak orang yang kasih vendor tu kan yang bukan negara, kau mesti tahu apa dong punya majority yang kau jual. Kau tidak boleh terus masuk. Komunikasi yang ditunjukkan oleh Encik Budi bersama dengan pelanggannya harus mendapat pujian. Hal ini kerana beliau seorang yang
peramah, mesra dan pandai menarik minat pelanggan. Oleh kerana pekerjaan yang dijalankan oleh Encik Budi ini adalah pekerjaan di sektor informal, maka bentuk komunikasi yang ditunjukkannya adalah komunikasi informal. Kadangkala, Encik Budi membawa kawannya untuk berniaga bersama, iaitu kawan gerejanya. Pengurusan mereka dilakukan secara bebas, iaitu mengurus sendiri perniagaan itu, dan upah dalam bentuk makanan dan minuman yang diberikan oleh Encik Budi. So, kalau kawan lain saya tidak percaya. Ya, kasih makan, kasih minum. Tapi kebanyakan kalau referensi kita itu memang kita bisa benda bos sendiri yang mana. Encik Budi merupakan seorang usahawan di sektor informal yang bijak. Beliau bijak dalam mengatur strategi. Sebagai contoh, beliau memberitahu kepada kami bahawa jika ingin menjalankan perniagaan kraft tangan, hadiri event-event yang tidak semuanya menjual kraft tangan. Hal ini adalah kerana demi untuk mengurangkan adanya persaingan sesama gerai kraft tangan. Tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh Encik Budi ini adalah komitmennya dalam membantu komuniti dan memelihara warisan budaya melalui penghasilan kraft tangan yang berkualiti serta mematuhi etika perniagaan. Encik Budi juga berperanan dalam menunjukkan industri kraft tangan secara mampan dengan cara memperkasakan komuniti kraft, membangunkan kemahiran dan menjalankan perniagaan secara bertanggungjawab. Sikap profesional Encik Budi ini dapat dilihat melalui semangat keusahawanannya yang tinggi. Akhir sekali, komunikasi yang diberikan oleh Encik Budi dengan pelanggannya adalah sangat baik, yang penting dalam membina hubungan dan reputasi perniagaan. Beliau juga mempunyai etika kerja yang konsisten walaupun dalam persekitaran kerja yang tidak formal. Kat Sudah Kopi DMS. Roll over 10, 8.5. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Suhaila binti Ismail. Saya dah berumah tangga dan mempunyai 5 orang anak. Macam mana saya terlibat dengan bisnes ni, sebenarnya saya memang minatlah bahagian F&B, walaupun sebelum ni saya belajar kos lain. Tapi saya minat untuk F&B. Sebelum ni memang actually ada buka kafe. Tapi kiranya sekarang ni dia kalau bisnes singgah kopi ni dia collaboration dengan student, kelab daripada kelab Yosh UMS, tahu ke? Diorang ada buat satu program incubator ataupun program pitching lah dengan KPT, and then diorang dapat modal. So akak adalah macam pengurus lah untuk run ni, sambil training diorang juga untuk bisnes. Dengan kelab Yosh UMS tak ada terlibat, cuma Yosh yang luar, yang bahagian Borneo lah. Pemilihan untuk ambil pekerja, first kita akan minta resume. Once dia dah bagi resume, kita akan panggil untuk interview lah. Ada sesi interview? Yes, ada sesi interview, and then kita tanyalah pengalaman pekerja, boleh pernah kerja kat mana sebelum ni, ada pengalaman ke tak. Sebab kalau dia tak ada pengalaman, memang lambat sikit lah untuk belajar, walaupun buat air je. Jadi memang ada sesi latihan lah diberi. Yes. Kalau dia tak ada betul-betul tak ada pengalaman tapi dia nak belajar, kita ada bagi sesi latihan. Secara percuma lah, maksudnya lepas tu dia kira dia masuk kerja sejalan. Jadi memang ada sesi latihan diberi semua. Betul. Kamu perasan juga kan ada student yang part time kan. Selain daripada akak ada student yang part time. Jadi student-student tu akak yang training dia orang untuk menguruskan ni lah. Ada 2 lah yang akak rasa cabaran. Yang pertama adalah competitors. Macam kita punya pesaing lah dekat sini. Banyak kedai lain dia ada persaingan. Kita punya sale agak turun lah. Tapi kalau hari yang tak ada macam event macam ni, kita punya jualan minuman, makanan semua okey. Boleh katakan competitors lah yang pertama. Yang kedua, on-site marketing. Marketing kita tengah struggle lagi lah untuk
betul-betul buat fokus untuk buat marketing di TikTok, IG semua. Lepas tu saya ada tengok juga yang dekat Unimas ada juga yang buka Oh cawangan. betul, Kan? di Unimas pun kita ada buka juga. Betul, yang tu pun kira dia kalau Yosh ni dia luas, dia bukan di Sabah je. Dia ada di Semenanjung pun ada. Dekat UPM pun ada buka juga ni. UiTM, UMP, Pahang. Jadi banyaklah sudah Banyaklah. cawangan. Ya. Semuanya kita fokus kepada youth development. Maksudnya pembangunan belia itu sendiri untuk berdikari. Sebab kita tak tahu kan peluang pekerjaan dia akan datang macam mana. So bila diorang dah ada pengalaman, insyaAllah yang tu boleh develop diorang untuk ke depan lah. Kalau gaji kita bagi allowance setakat ni, allowance kita bagi per hour. Kalau dekat sini kita bagi sejam RM4. Kalau event dekat luar kita bagi RM5 sejam. Jadi kalau macam mana pula dengan hubungan antara pekerja dengan majikan, adakah korang ada buat macam pertemuan kan pada hari tertentu gitu? InsyaAllah dalam planning macam kita nak buat ialah appreciation jugalah kepada staff-staff tu. Dalam planningnya nak buat macam makan-makan macam tu. Kita sentiasa wujudkan environment yang positif lah. Maksudnya bagi motivasi juga, environment yang maksudnya yang saling support. Sebab sama-sama pelajar dia faham. Contoh dia masuk shift and then lepas dia tu kan ada yang lepas tu dia akan cepat-cepat datang sebab dia tahu yang tu ada kelas kan. So dia orang saling tolong-menolong juga. Kalau insurans kita tak ada, cuma kita galakkan dan ambil yang ada typhoid lah, cucuk suntikan typhoid tu. Sebab itu untuk handle makanan, benda tu sangat penting. Kalau walaupun air, kita takut jadi kes bilik kan. So kita galakkan pekerja ambil typhoid tu, tapi personal, kita tak tanggung sebab kita pun tak tahu dia bekerja lama mana kan. Kalau akak sendiri memang adalah suntikan typhoid tu. Dari segi itu Kak, macam perlindungan ke atas pekerja gitu? So far tak ada kita ambil insurans. Bila so far tak ada konflik lah. First, cara dia berinteraksi dengan customer lah, yang tu penting. Sebab kadang-kadang customer ni datang bukan sebab produk, tapi customer datang sebab you itself, maksudnya kita sendiri. So kalau kita punya interpersonal kita tak okey, tak pandai layan customer kan, muka masam, jadi orang macam tak naklah datang sini kan. So akak memang kalau nampak je ada yang pekerja macam dia masam je, akak cakap senyum sikit macam tu. Senyum sikit dia, oh lupa dia orang biasalah kan. Lepas tu kalau main phone, biasalah kalau sekarang ni phone tu memang gadget yang paling interrupt kan. Kita akan tanyalah pelajar, organisasi akan tanya sekarang waktu apa kan, maksudnya macam contoh tengah cuti ke apa ke, so macam ramai macam online class Kak. Jadi macam itu pun kadang decide nak buka tu bergantung kepada pendapat pekerja. Selain daripada itu, contoh kalau kita buat R&D kan, macam kopi ke kan, matcha ke ataupun coklat, kita akan tanya pendapat staff. Lepas waktu kita buat R&D tu, kita akan tanya, okey ke, macam mana kamu rasa? Sebab rasa kurang manis lah ataupun rasa pahit terlebih ke, kita akan adjust, kita akan minta pendapat dia orang juga. Terima kasih Kak. Berdasarkan kepada dua video sektor informal tersebut, kami mendapati bahawa sektor informal memberikan ruang kepada para peniaga untuk mengekspresikan bakat serta mengurangkan tekanan melalui aktiviti perniagaan harian. Namun, sektor ini juga penuh dengan cabaran dan memerlukan persaingan yang tinggi sekaligus menuntut setiap peniaga mempunyai strategi tersendiri untuk kekal relevan. Selain itu, peniaga dalam sektor informal perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik bagi menarik pelanggan serta keupayaan mengurus masalah dan menanggung risiko yang besar. Mereka juga perlu berupaya mengekalkan keuntungan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Hubungan yang baik antara pekerja dan majikan turut menjadi faktor penting dalam memastikan operasi berjalan lancar. Walaupun sektor informal tidak menawarkan jaminan gaji yang tetap, mereka berpotensi memperoleh pendapatan lebih sekiranya bijak menguruskan perniagaan. Walaupun pendapatan dalam sektor ini tidak stabil,
sektor informal tetap memberikan peluang kepada peniaga untuk meningkatkan kemahiran, mengurus cabaran, dan mengurangkan beban tekanan melalui kebebasan dalam mengendalikan perniagaan mereka.